Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini. Sekali lagi Allah mempertemukan kita bagi kita meneruskan sesi pengajian kita yang insya-Allah hari ini kita akan melangsungkan daripada bacaan surah An-Nisa dari ayat 12 hingga ayat ke-14. Jadi pada sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, cepat-cepat ambil Al-Quran ya, muka surat 79. Siapa yang nak buka Al-Quran, buka muka surat 79. Siapa yang tak ada Al-Quran, sekejap lagi insya-Allah ayat-ayatnya akan kita bawa ke layar masing-masing ya, insya-Allah. Baik. Sebelum itu suka saya menyapa sahabat-sahabat ya, dan menjawab salam kepada semua yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberikan sokongan dan dukungan kepada kami selama ini untuk kita terus bersemangat belajar dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kita ada Zainab Sulaiman, Sarina Osman, Nursyah Daim, Ruslina, Syarina, Umi Kalsum, Siti Ramlah, Mona Lisa, Istri Zamani, Halimah, Nursyida, Zainab, Nursyah, Bayah, Nursyah dan ramai lagi yang saya tak sempat nak sebut nama, saya mohon maaf. InsyaAllah di ruangan yang lain saya sebut nama sahabat-sahabat yang lain. Baik, dah bersedia? Kalau dah bersedia, insyaAllah seperti biasa, jangan lupa sahabat-sahabat, kita tekan button share dulu. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita supaya mereka juga dapat mempelajari sesuatu. Takkan kita nak kita je pandai baca Quran kan? Kita nak pasangan kita pun pandai, anak-anak kita pun pandai, kawan-kawan kita juga pandai insya-Allah. Jadi kita share dan kongsikan dengan mereka. Masih lagi dalam surah perempuan, iaitu atau surah wanita, An-Nisa. Jadi beruntunglah mereka yang bernama wanita.
ada surah yang diberikan khusus nama mereka. Baik, kita teruskan pada bacaan isti'azah. Boleh? Kita mulakan, saya dapatkan thumbs up dulu insya-Allah untuk kita mulakan bersama-sama. Pastikan seperti biasa lafaz isti'azah ini diberikan perbezaan yang jelas di antara hamzah dan ain. A'u bukan a'u dan juga bukan a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Ma'ari li sukun ni. Ada yang semalam saya mengajar di sebuah surau, dijemput untuk mengajar sebuah surau. Ada seorang pakcik ni tanya, dia kata, "Ustaz, macam mana ni kalau begini ni nak waqaf macam mana?" Dia kata ada yang kata tak perlu baca panjang, memadai nir rajim. Tak perlu baca sampai nir rajim. Jadi yang mana betul dia tanya. Baik, saya nak berikan jawapan juga kepada sahabat-sahabat di sini. Iaitu hukum di sini ma'ari li sukun, dia bebas. Bebas dalam erti kata, dia nak baca 2 pun betul, baca 4 harakat pun betul, baca 6 harakat pun betul. Yang tak betulnya apa? Yang tak betulnya kalau tak cukup 2 harakat. Contohnya kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tak betul. Ramai orang lakukan kesalahan macam tu. Contohnya kita ambil bacaan surah Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua dia waqaf dengan begitu. Sepatutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekurang-kurangnya mesti 2 harakat di situ. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang bersama juga dapat mempelajari sesuatu daripada persoalan yang dibangkitkan oleh pakcik sewaktu kelas saya semalam di sebuah surau di Selangor ini. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan pada ayat 12 surah An-Nisa. Walakum di sini izhar syafawi. Ingat jangan baca walakum. Ramai baca kum, K-O-M. Saya nak sahabat-sahabat lepas ni tukar kepada K-U-M, kum. Walakum nisfu ma taraka ma. Bukan ma. Jangan luas. Nanti air laut di belakang masuk dalam mulut. Ma taraka azwajukum. Izhar syafawi sekali lagi. Kita jumpa di sini yang ada tanda mati. Izhar syafawi dalam Al-Quran, dia diberikan tanda mati pada huruf mim tersebut. Illam, di sini nun mati bertemu lam, hukumnya idgham bila gunnah. Baik, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya kongsikan sepanjang perkongsian ini. Di sini idgham bila gunnah, apa hukumnya? Masuk tanpa dengung. Jangan baca in lam. Walaupun pada asalnya hamzah bertemu nun bunyi in, kemudian lam bertemu mim bunyi lam, in lam, tapi di sini kena baca illam. Illam, masuk terus di dalam lam itu tanpa didengungkan. Kemudian lam izhar syafawi, sempurnakan mim mati. Terus yakul. Di sini pun kita jumpa nun mati bertemu lam sekali lagi. Jadi 2 kali idgham bila gunnah di sini. Terus masuk yakul, bukanlah yakun lagi dah. Kalau kita baca yakun, salah. Kerana yakun itu bunyi yang izhar, bunyi yang jelas. Baik, pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, kalau nak bagi lancar bacaan Al-Quran, bila huruf yang berakhir begini khususnya, ataupun mana-mana huruf, sebenarnya adalah yang terbaik. Bila kita baca Al-Quran, mata kita bergerak dahulu, mulut kita ikut kemudian. Bila sebut illam, kita dah nampak ya baris atas, kaf baris depan bertemu nun yang tak ada tanda, maksudnya nun mati. Kena cepat-cepat tengok dia nak masuk ke mana. Lam. Jadi kita akan baca lam yakul. Kalau kita lambat, mulut dengan mata seiringan dia jadi lam yakun. Rupanya naik ke atas lam. Jadi di situ akan membuatkan bacaan kita itu cacat lah. Cacat. Illam yakul lahun. Di sini dengungkan hukumnya wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, jumpa nun yang bertanda sabdu di dalam Al-Quran. Jangan lupa dengungkan 2 harakat baru masuk lahunna walad, dan diberikan pantulan pada huruf dal. Kerana di sini jadi diberikan tanda mati mendatang kerana kita waqaf, kerana kita berhenti.
Tapi kalau kita nak sambung jadi waladu, jadi ikhfa pula. Kalau nak sambung jadi ikhfa. Kalau waqaf jadi qalqalah di situ. Qalqalah kubra. Cuba kita dengarkan. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Kemudian bolehlah terus ibtidak pada fa'in kana lahun. Fa'in di sini ikhfa hakiki. Asalnya fa'in tapi datang kaf jadi bunyinya samar saja. Nak kata nun pun tidak, nak kata kaf pun tidak. Bunyinya samar-samar di antara kedua-duanya itu dengan dua harakat. Yang tu jangan tinggal. Sahabat-sahabat, minta ada yang tolong tulis ni. Saya beritahu banyak benda yang saya nak beritahu ni. Jadi mungkin ada yang nak tolong tulis. Tapi jangan bimbang. Kalau sahabat-sahabat rasa saya beritahu ni, kurang-kurangnya sahabat-sahabat dengar dulu. Cuba dengar dulu. Tak ingat tak apa lagi. Dengar dan dengar. Saya akan ulang dan ulang insya-Allah. Kalau dah 100 kali, 1000 kali ulang-ulang dengar tak boleh lagi, saja sangatlah orang Kedah katakan. Jadi dengar dahulu insya-Allah. Walaupun tak ingat lagi tak apa. Dengar dulu dan diulang insya-Allah. Dan juga di akhir nanti saya akan beritahu bagaimana sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu dengan lebih mudah, dengan lebih tersusun satu persatu insya-Allah. Kita nak bagikan buku asas dengan buku tajwid bagi mereka yang betul-betul berhajat nak belajar. Tunggu sehingga akhir insya-Allah. Baik, di sini kita baca fa'in, dua harakat, kana lahun. Di sini didengungkan dua harakat, wajibul gunnah, jangan lupa. Lahunna waladu. Di sini ikhfa hakiki, dua harakat, jangan lupa. Falakumur. Di sini mim baris depan terus naik di atas ra yang bersabdu. Nama alif lam ini alif lam syamsiah. Lam syamsiah, alif lam syamsiah, lamnya tidak ada tanda mati, tidak ada tanda sukun. Kalau alif lam qamariyah, lamnya ada tanda sukun. Jadi kita terus baca mim baris depan naik ke atas ra yang bersabdu, dan hamzah wasal dan lam ini silent. Dia tidak ada fungsi bacaan. Falakumur rubu'u mim. Di sini hukumnya wajibul gunnah, wajib dengan dua harakat. Ma tarakn. Last kali makhraj, last kali hurufnya di huruf nun. Makhraj huruf nun di mana? Ni di khayshum ni, di hidung. Tarak. Jadi gitu. Kalau kita baca tarak, itu bunyi huruf kaf. Kalau kita baca taron, itu bunyi huruf nun, kaf tak ada. Jadi sekarang ni ra, kaf dan nun itu dalam satu bunyi. Tarak. Gitu. Kemudian ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz boleh berhenti, boleh langsung. Let's say sahabat-sahabat berhenti. Jadi terus masuk di sini hukum iqlab. Iqlab banyak sangat kan. Iqlab lah, ikhfa lah, izhar, jangan bimbang. Yang baru bersama dengan kita, sahabat-sahabat stay tune, fokus. Fokus. Kunci dia fokus, dengar dahulu, tengok dulu apa yang saya nak bagi tahu. Iaitu saya nak bagi tahu iqlab di dalam Al-Quran Rasam Usmani sangat senang, sangat mudah. Apa dia? Jumpa nun yang ada tanda mati, yang ada tanda mim kecil di atasnya. Ekor mim itu ke bawah, datang selepasnya huruf ba. Itu menunjukkan di sini hukum bacaannya iqlab. Iqlab, apa maksud iqlab? Iaitu menukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Yang mana mim itu bibirnya di atas dengan bawah itu hampir bersentuhan saja. Very light mim. Mim yang sangat ringan. Dua harakat. Mim gitu saja. Bukan miu. Itu tak mau. Jangan baca macam dengung. Wajibul gunnah. Bacanya mim. Dua harakat. Ba'di wasiyati. Ya, bersabdu tekankan. Yati. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu ya. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, kalau ada tanwin, yakni baris dua bertemu ya, yang mana kita tengok barisnya itu tidak selari, bertemu ya, jangan lupa hukumnya masuk beserta dengung dua harakat. Wasiyati. Asalnya wasiyatin. Tapi bila datang ya, dua harakat. Yusina biha. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Audain.
Audain, dan diwakafkan dengan lin, dengan lembut di sini kadar 2, 4 atau 6 harakat. Audain, gitu. Cuba kita dengarkan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha audain. Alhamdulillah. Okey. Okey ke okey? Kalau okey, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Sebelum itu, sekali lagi ya, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa tekan button share. Itu sahaja pengerasnya. Itu syarat-syaratnya. InsyaAllah. Kalau ikut syaratnya, ilmu mudah masuk. Sebab apa? Guru redha dengan kita. InsyaAllah ya. Baik, kita teruskan. Walahun, di sini kena dengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Walahun nar, nun baris atas terus naik di atas ra yang bertanda sabdu. Alif lam syamsiah di sini. Rubu'u mim, dengungkan wajibul ghunnah 2 harakat. Ma tarak, ada hamas itu. Rak tum, bukan tum. Jangan baca TOM tapi TUM. Il, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung di sini. Illam yakul, sekali lagi idgham bila gunnah. Lakum walad. Kemudian fa in, ifa hakiki 2 harakat. Kana lakum, izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim matinya. Waladu, ifa hakiki 2 harakat. Falahun, wajibul gunnah 2 harakat. Nas, nun baris atas terus naik di atas sa di hujung lidah. Nasumunu mim, wajibul gunnah 2 harakat. Man tarak, ada bunyi hamas. Kemudian tum, waqaf begitu. Jangan taraktum, ada orang yang dia panjang di sini. Siapa dia mengaku cepat? Jangan panjang di sini. Taraktum. Cuba kita dengarkan. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Jadi begitulah insya-Allah. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 12 hingga ayat 14. Sekarang ini kita lihat dahulu satu persatu ayatnya insya-Allah supaya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Dan jika sahabat-sahabat mempelajari sesuatu, boleh tak saya dapatkan had insya-Allah dan juga thumbs up untuk kita meneruskan pelajaran kita. Kita teruskan. Sekali lagi di sini kita jumpa iqlab, 2 harakat. Bukan min, jangan baca min, salah. Dia kena baca min ba'di wasi. Tekankan dia itu bersabdu. Ingat wasi, bukan wasi. Siapa baca wasi ini jadi huruf sin. Ini huruf sad. Wasiyatin. Di sini ikhfa 2 harakat. Tanwin bertemu ta. Asalnya wasiyatin. Tapi bila datang ta jadi tin. Dia bunyi dia sama di antara nun dan ta. 2 harakat. Tusu, bukan su. Kalau su jadi huruf sin. Tusuna biha audain. Baik. Cuba kita baca dahulu di sini. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Barulah waqaf. Di sini ada qaf lam ya, waqaf qili. Afdal diwaqafkan. Wa in, ifa hakiki sekali lagi 2 harakat. Kana rajului, nara, nak ke ra jangan lambat. Sebab itu saya kata mata kita kena bergerak cepat. Tengok dia nak masuk ke mana. Narajului, di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat.
Yurasu, su di hujung lidah. Yurasu kalalatan, izhar halqi. Sempurnakan saja, jangan panjang. Beza dia apa dia? Izhar halqi dengan ikhfa ataupun dengan idgham ialah tanwin di atasnya itu selari. Nampak tak? Selari atas dengan bawah. Yang ni tak sama. Atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Begitu juga di sini. Kita boleh tengok. Yang ini selari. Jadi bukan dia sengaja tulis begitu. Dia ada fungsi dia. Ada matlamat, ada objektif dia. Kenapa dia tulis itu? Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa sini hukum lain. Ya? Kalalatan. Cukup. Begitu saja. Jangan lebih, jangan kurang. Terus masuk. Awim. Izhar syafawi. Sama juga. Sempurnakan saja mim mati. Awim. Cukup. Ra'atu. Di sini baru kita ada masuk beserta dengung idgham bi gunnah. Tu. Asalnya tun. Tapi jadi tu. 2 harakat. Walahu. Maksilah tawilah di sini. Dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Akhun. Akhun. Jadi izhar halqi. Izhar halqi. Pada tanwin di depan iaitu dhammatain, dia buat macam nombor nampak macam 69 kan sahabat-sahabat perasan tak? Ini, nampak tak? Dhammatain dia. Manakala pada hukum idgham bi gunnah ataupun ikhfa dia buat macam 99, nampak sini. Tapi kedua-duanya baris tanwin. Dua-dua baris tanwin. Tapi ini dia buat macam lain, ini buat macam lain. Kenapa? Adakah itu sengaja dituliskan supaya nampak cantik? Tidak. Dia ada fungsi dia. Nak bagi tahu ini hukum lain, ini hukum lain. Ini hukum izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi tanwinnya. Akhun. Dah. Jangan pandai-pandai nambah lagi ya. Kemudian tu. Di sini irfa hakiki 2 harakat. Falikulli wa. Falikulli wa. 2 harakat. Hidim minhumas sudus. Hidim. Di sini idgham bila gunnah masuk beserta dengung 2 harakat. Min izhar halqi. Terus masuk humas. Min baris atas terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah di situ. Sudus. Cukup. Jangan panjang sudus. Itu tak mau. Itu salah. Cuba kita dengarkan. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi kita pastikan waqafnya betul. Kalau sahabat-sahabat nafas pendek. Jadi sahabat-sahabat baca awim ra'atu walahu akhun au ukt. Waqaf di situ. Kemudian ambil daripada walahu gitu ya. Kalau sampai nafas sampai habis teruskan. Kalau tak sampai sekongkongnya sahabat-sahabat tahulah bagaimana nak waqaf. Kemudian ada jim kecil di sini waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh langsung. Sahabat-sahabat pilih untuk berhenti. Terus ibtidak pada fa'in kanu. Fa'in 2 harakat ikhfa hakiki. Kanu 4 atau 5 harakat. Ank ada hamasnya, bunyi anginnya. Ank sara sa di hujung lidah. Sara min di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Asalnya min tapi bila datang zal jadi min zalika fahum. Izhar syafawi. Sempurnakan bunyi mim mati. Syuraka di 4 atau 5 harakat. Ufis fa baris bawah terus naik di atas sa. Fis sulus gitu ya. Bukan fis sulus. Kalau baca fis sulus jadi huruf sin nanti. Hati-hati ya sahabat-sahabat. Kemudian cuba kita dengarkan. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Begitu ya. Jangan sulus panjang gitu. Itu salah. Baik, kemudian kita terus ibtidak pada min iqlab 2 harakat di sini ya.
ba'di wasiyati. Idgham bi gunnah di sini. Tanwin bertemu ya, dengungkan 2 harakat. Yusa biha 4 atau 5 harakat. Audainin izhar halqi. Bunyi saja nin, jangan panjang. Sebab tempat tanwin datang selepasnya huruf ghain. Hurufnya izhar halqi. Ghaira mudar. Last kali baru masuk ra. Jangan ghaira mudar. Itu tak betul. Ujung baru masuk dhar. Gitu. Kemudian wasiyatam. Di sini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Minallah. Dan lafzu jalalah, perkataan Allah, kalau waqaf juga sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan kita berhenti dengan minallah. Itu salah, ya. Coba kita dengarkan. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Wasiyatan min Allah. Kemudian wallahu alimun halim. Wallah, di sini dibacakan dengan tebal 2 harakat. Wallahu alimun, izhar halqi. Sempurnakan bunyi mun, jangan dipanjangkan. Terus halim. Kemudian barulah masuk pada ayat yang ke-13. Boleh? Okey, so far macam mana? Kita ambil. Saya pun dah bercakap banyak. Rehat 10 second. Saya nak tanya feedback teman-teman yang bersama dengan saya. So far macam mana? Okey tak okey? Boleh belajar sesuatu ke tak ni? Kalau sahabat-sahabat dapat bermanfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa insya-Allah berikan thumbs up dan juga tekan button share insya-Allah. Baik, kita teruskan. Til. Ini pun selalu orang silap. Di mana dia baca til? Jangan baca til, baca til. Ta baris bawah bunyi ti. Bila datang lam jadi til. Siapa baca tilkahu, til? Ramai orang baca til. Yang betulnya adalah til. Tilka hududullah. Ha pedas. Tilka hududullah. Dan lafz jalalah sekali lagi sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Wa may, 2 harakat di sini didengungkan, nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Yuti'illah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis pula. Kalau di sini kita baca tebal, di sini kita baca nipis. Baik, mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana nak cam ni? Yang mana tebal, yang mana nipis? Senang sangat, senang sangat. Baik, apa dia? Jawapannya. Jawapannya ialah sebelum perkataan Allah itu datang baris kasrah, baca nipis. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang baris dhammah ataupun baris atas, baris fathah, baca tebal. Yang itu saja. Baik. Yuti'illah. Jangan baca yuti'illah. Itu jadi tebal. Yang sini kena baca nipis. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yud. Diberikan lantunan di sini khalkhalah sughra. Khilhu jan. Dengungkan 2 harakat di sini, wajibul gunnah. Natin, ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Tin, bunyi macam tu. Kemudian taj, khalkhalah sekali lagi, pantulan di sini. Tajri min, ikhfa hakiki sekali lagi di sini 2 harakat. Tahtihal, ha pedas. Tahtihal, terus naik di atas lam. Mata bergerak dulu, kena cepat tengok. Kalau lambat jadi tahtihal, rupanya naik ke atas lam yang bertanda mati. Jadi cacat bacaan kita. Ya. Tahtihal anha, izhar halqi. Sempurnakan bunyi nun mati, terus masuk haru khalidina fiha. Cuba kita dengarkan. Tilka hududullah
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Baik, kalau sahabat-sahabat sampai habis, teruskan. Kalau tak sampai, ambil balik daripada jannatin, ataupun ambil daripada yudkhil, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian terus sambung, Wadhalikal kaf baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, jadi lamnya disebutkan dengan jelas. Beza di antara alif lam syamsiyah ialah alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati ni, ada tanda sukun ni. Wadhalikal fawzul azim. Azim. Makhraj huruf dhad di mana? Dhad. Saya tunjukkan ni. Ini lidah kita. Ujung lidah itu mesti keluar. Azim, azim, baru betul. Kalau azim, lidah duduk di dalam mulut, itu tak betul. Baik, cuba kita dengarkan. Wadzalikal fawzul azim. Baru waqaf, ma'ari li sukun di sini 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, kemudian kita lihat ayat ke-14. Wa man idgham bi gunnah. Asalnya waman, tapi bila datang ya jadi masuk beserta dengung 2 harakat. Ya sillah. Di sini dibaca nipis. Jangan baca ya sillah, itu jadi tebal. Itu salah. Yang betulnya ya sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Ha pedas di sini. Yata'adda bukan hu, hududahu yud. Diberikan lantunan di sini khalkhalah sughra. Khilhu naran izhar halqi. Sempurnakan saja tanwin yang selari, nampak tak atas dengan bawahnya selari. Yang sini pula ikhfa, tanwin dia tidak selari, nampak tak bezanya? Ini sahabat-sahabat kena cam lah ya. Tengok nampak ada selari izhar, yang tak selari dia jatuh sama ada ikhfa, idgham bil gunnah ataupun bila gunnah, bergantung pada huruf yang datang selepasnya. Khalidan, ikhfa hakiki 2 harakat. Fiha walahu. Kemudian dibacakan dengan 2 harakat. Adza di hujung lidah. Bum, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Bum muhin. Dan nun itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Cuba kita dengarkan. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Saya waqaf di situ untuk nak membantu. Mungkin ada teman-teman kita yang tak sampai nafas. Ada yang kata, Ustaz, baca pendek-pendek lagi Ustaz, nafas kami tak sampai. Jadi sekurang-kurang kalau berhenti di situ, sahabat-sahabat nak ambil daripada mana? Ambil daripada yudkhilhu nara, ataupun ambil daripada wa yata'adda hududahu. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun. Baik, alhamdulillah. Jadi begitulah. Sekarang ni saya nak mengajak sahabat-sahabat. Tadi kita dah belajar satu-satu. Jom sekarang kita baca sama-sama daripada awal ayat 12 hingga ayat 14. Ataupun kalau nak buka Al-Quran pada muka surat 79. Baik, dah bersedia belum kita nak baca ni? Siapa nak betulkan kedudukan cepat. Siapa nak minum air cepat, insya-Allah. Dan juga saya nak maklumkan kepada teman-teman yang mungkin merasakan pembelajaran kita sebentar tadi terlalu banyak untuk diingat.
InsyaAllah saya nak bantu sahabat-sahabat bagi cara yang lebih mudah, iaitu kita belajar satu-satu hukum, satu-satu masa. Kita belajar dengan berikan contoh-contoh. Kita nak berikan sebuah buku asas dan buku tajwid kepada yang benar-benar nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah setelah habis kita baca ramai-ramai ini, saya akan beritahu bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut. Kita teruskan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan sahabat-sahabat ini rahmati Allah.
dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan buat kali ini. Jadi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Jadi yang belum lagi like page, boleh like page. Dan juga saya mohon sahabat-sahabat berikan dukungan kepada kami dengan subscribe YouTube channel Fatihah TV. Selepas ini boleh subscribe dan tekan notifikasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kepada sahabat-sahabat yang berhajat, bagi kami bantu mempelajari kembali hukum-hukum tajwid satu persatu. Kami berikan contoh dan bimbingan cara bacaan yang cukup insya-Allah, dan juga kita berikan pengajaran ataupun kita belajar balik tentang makhraj-makhraj huruf satu persatu insya-Allah dengan cara yang lebih mudah dan ringkas. Saya nak berikan kepada sahabat-sahabat yang berhajat sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah, ya, bukan e-book tetapi buku secara fizikal yang akan kami berikan. Dan tidak cukup dengan dua buah buku ini, kita nak berikan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut yang telah kami siap sedia rakamkan. Daripada buku asas sehinggalah buku tajwid yang keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Ya, jadi untuk mendapat akses penuh melalui Facebook Close Group dan juga melalui aplikasi, sahabat-sahabat mestilah menjadi ahli Cepat Quran. Jadi yang berhajat komen sekarang nak jadi ahli Cepat Quran, untuk kami bantu anda untuk mendaftar dan untuk kami hantar dua buah buku ini ke rumah anda. Jadi apa tunggu lagi? Jangan bimbang, jangan risau, tidak ada yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan. Sehingga saat ini, saya bagi tahu masa depan wallahu alam, hingga saat ini yuran keahliannya hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Kita buat lifetime membership. Jadi sahabat join sekali saja, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Sekali saja bayar yuran keahlian, insya-Allah akan dapat belajar sampai mati insya-Allah. Kita jadikan proses pembelajaran ini satu perjalanan bersama-sama dengan kami insya-Allah untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi yang mana yang berhajat bagi mendapatkan kesemua apa yang saya nyatakan tadi, komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran untuk kami bantu anda mendaftar. Ataupun insya-Allah yang mana yang kata ustaz, saya memang duduk dekat dengan pusat pengajian ustaz ni, jadi nak datang mengaji di center macam mana? Boleh insya-Allah. Sahabat-sahabat boleh datang ke Wangsa Maju insya-Allah. Kita berikan pengajian sebulan secara percuma. Boleh datang belajar, kita beri mengaji sebulan secara percuma. Datang duduk dalam kelas. Ini alamatnya. Siapa yang nak datang tapi kena WhatsApp dululah. Ini nombor WhatsAppnya. Ataupun tadi, siapa yang nak daftar terus, kalau dia nak terus pergi ke website www.cepatquran, boleh buat terus pendaftaran bagi mendapatkan kedua-dua buah buku yang saya nyatakan tadi, ya, insya-Allah. Jadi saya harapkan insya-Allah kita bertemu lagi untuk sambungan bacaan ayatnya. Jangan lupa janji temu kita. Kita doakan kepada Allah mempermudahkan urusan pengajian kita dan menguatkan ingatan kita di atas segala pelajaran yang kita pelajari dan juga memberkati ilmu yang kita dapat insya-Allah. Moga-moga ianya menjadi pembantu dan peneman dan memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat Cepat Quran. Jumpa lagi dan terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi,
kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.